Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Norma Zainal binti Hassan. Saya adalah pensyarah di Jabatan Pengajian Liberal, di mana background saya mengajar untuk student-student bagi subjek history, bagi subjek foundation, untuk color studies dan sebagainya. Jadi kalau saya nak kata tajuk hari ini tentang batik merbuk, saya adalah merupakan orang-orang yang telah mengambil tanggungjawab daripada pioneer yang telah mengusahakan batik merbuk in the beginning. Jadi untuk hari ini saya akan memberi sedikit sharing information berkenaan pembangunan batik merbuk sebagai produk komuniti. Kalau sebelum ni, kalau kita cakap batik merbuk ni, ada antara kita komuniti sendiri yang tidak tahu Kedah memang ada batik sendiri di bawah branding batik merbuk, especially batik yang representing Kedah as a state. Okay, next. Okay, ini adalah sejarah batik, and I think untuk siapa-siapa yang telah belajar tentang batik dan telah baca buku tentang batik, kita yang ini adalah merupakan satu pengenalan. Kalau kita lihat sekarang ni generasi muda, apabila kita bercakap tentang batik, yang apa mereka nampak sekarang ni adalah batik yang sama ada daripada Indonesia ataupun batik yang telah diprint, bukan menggunakan pakai batik yang very traditional. So kalau kita cakap tentang batik, selalunya dia akan melalui proses resist, iaitu proses yang melibatkan ada satu elemen yang akan sebagai sebagai penutup dan akan warna akan lalu. Nanti saya explain, okay? So yang ini adalah merupakan batik sebagai satu ekspresi seni dan juga mempunyai nilai warisan tersendiri berdasarkan kajian dan telah wujud sekian lama. Jadi kalau kita lihat tentang batik, ia adalah merupakan satu definisi budaya oleh sesuatu etnik dan dapat diteliti dengan difahami melalui artifak seninya. Jadi batik secara pengenalannya, kalau generasi muda, kita akan nampak batik tu diorang akan guna pakai untuk dengan jeans, dan batik dengan benda yang telah dimodernisasikan. Tapi kalau ikutkan sejarah, ni cikgu-cikgu saya lah dulu cakap, kenapa you nak pakai batik dengan jeans? Patutnya batik tu you kena jaga. It is a traditional fabrications that you need to preserve, and at the same time it can be matched with the foreign punya budaya, and some of them tak boleh. Itu kata pensyarah saya. Tapi I think kita kalau kita nak promote batik, kita sometimes kita kena stylize ataupun kita kena modernkan sedikit dari segi application dan juga dari segi penggayaan, dari segi pakaian. Itu kalau kita nak dia still sustain dalam market. Okay, next. Okay, ini adalah antara penemuan batik ya dari segi evidences. So ia telah, one of the evidence will be mural daripada Gua Ajanta di India, dan ada juga tinggalan batik dari segi motif ditemui pada abad ke-13 di sebuah candi di Jawa Timur menggunakan pakai corak batik. Dan ada juga evidence yang ditemui di Nia, Xinjiang, China, iaitu merupakan peninggalan tekstil yang menggunakan pakai teknik resist. Okay, next. Okay, ini adalah merupakan kain batik daripada Yogyakarta, Indonesia. Kalau kita lihat, kalau segi sejarah, batik ni sebenarnya ia bukan hanya belong untuk di Nusantara. Ada batik yang datang daripada Afrika, ada batik daripada China, daripada Indonesia, dan cuma dari segi application adalah berbeza. Masih lagi dalam proses resist. Okey, dan kalau kita berdasarkan pendapat Faye Anderson, beliau mengatakan bahawa ia adalah terhasil daripada perkataan teritik yang mempunyai kesan titik lilin, dan ia akan meninggalkan titik putih apabila dicelupkan warna.
Jadi perkataan batik juga berkaitan dengan bahasa Melayu, iaitu titik yang bermaksud melukis, dan ia akan dari segi konsep ataupun dari segi ringkasan research yang dibuat oleh Jasman Ahmad dan Siti Razmah, ia adalah bermaksud gabungan melukis titik mengakibatkan perkataan batik dicipta. Dan seterusnya, by Donna Zack-Melech, dia berkata bahawa perkataan batik bermaksud tulisan lilin. Jadi ia menerangkan proses penggunaan canting untuk membuat rekaan pada permukaan kain. Next. Okey, ini adalah kain pelangi menggunakan teknik rizi sama, dan kain pelangi ini adalah menggunakan teknik rizis yang digunakan untuk menghasilkan rekaan batik, di mana ia menghalang warna daripada meresap melalui permukaan fabrik dengan menggunakan beberapa kaedah seperti melipat, menjahit, mengikat ataupun menggunakan bahan pencegahan tertentu. Dan ia adalah merupakan teknik terawal yang dinamakan sebagai kain pelangi ataupun rainbow cloth. Dan ia adalah mempunyai what we call that, menyerupai warna pelangi dan menggunakan teknik seri dan celup. Dia tie and dye, dan ia dikenali sebagai bandana di India ataupun teknik pelangi sutera Cina. Okay, next. Okay, ini adalah merupakan Haji Cik Su bin Ishaq, merupakan pengasas blok kayu untuk batik di Kelantan. Dan apabila kita bercakap tentang batik yang dihasilkan di Semenanjung Malaysia, ia terbahagi kepada dua, iaitu yang berasal dari Indonesia, di mana batik itu adalah merupakan bintik-bintik celup, bintik-bintik putih yang terdapat pada kain yang dicelup dan bercorak, dan satu lagi batik yang dibuat menggunakan berus atau perwarna dengan bongkar atau cuan yang diperbuat daripada kayu, tembaga atau besi. That one will be batik blok. Dan ia juga dikenali sebagai batik chop ataupun blok batik yang telah digunakan pakai secara meluas, di mana ia adalah merupakan satu inovasi yang dibuat oleh Haji Cik Su dari Kelantan dan popular pada tahun 1940-an. Jadi kemudian blok kayu itu digantikan dengan blok tembaga dan besi untuk menghasilkan corak yang lebih rumit, terperinci, berkualiti dan konsisten untuk boleh digunakan pakai continuously, sebab kalau kayu dia akan mudah rosak. Next. Dan okey, ini adalah sejarah permulaan batik merbuk, di mana kalau kita lihat batik merbuk ini diilhamkan oleh mantan ahli Parlimen Merbuk, iaitu Datuk Seri Zainuddin Maidin, iaitu pada tahun 2007. Dan pada ketika itu Fakulti Seni Lukis Seni Reka telah bertapak di UiTM Kedah, dan beliau berkata, kenapa UiTM dah ada kepakaran, dah ada tenaga pengajar, why don't you share the knowledge with the community? And so UiTM Kedah kena cari satu budaya ataupun artifak yang boleh represent batik merbuk itu sendiri. Dan antara elemen-elemen yang telah ditemui pada ketika itu adalah berdasarkan warisan budaya, artifak flora dan fauna yang terdapat di Lembah Bujang dan juga daerah Merbuk. Okay, next. Okay, yang untuk konsep dan falsafah batik merbuk ni, the niche of batik merbuk is actually about the concept and also about the identity dari segi elemen, design, motif yang diguna pakai. Dan ada 6 motif at the moment, tetapi last 2 week kita ada approach daripada pihak Anshket. So kita tambah lagi 2 motif, iaitu motif tuya dan juga dapur. Itu the newest lah. Kita ada bakau, kita ada padi, kita ada motif merbuk sendiri, kita ada juga arkeologi, Sanskrit, batu bata, dan juga ukiran. Itu adalah antara yang common motif yang ada untuk batik merbuk at the moment. Dan at the same time we did research, and then kita nak pelbagaikan produk kita, bukan saja untuk promote batik in terms of fabric cloth, tetapi juga something yang boleh generate income, sebab sekarang ni batik merbuk itu adalah one
what I can say is a business yang memang generate money untuk UiTM Kedah. Okay, next. So, ini adalah untuk pembangunan modal insan, one of the factor. Batik Merbuk ni, in the first place, is actually to help untuk ibu-ibu tunggal untuk generate income, dan juga untuk kita membantu orang miskin dan juga kurang upaya untuk menceburi projek perintis di bawah industri kampung, dan juga ia adalah sebagai satu inisiatif untuk mewujudkan pembangunan modal insan bagi menjana pendapatan dan juga untuk meningkat sosioekonomi masyarakat setempat. Dan ada sedikit projek yang kita akan share nanti, apa projek-projek yang kita telah buat untuk membantu penduduk setempat, especially di daerah Merbuk sendiri. Next. Okey, pemilihan motif batik Merbuk ini adalah dari segi klasifikasi motif-motif tempatan, di mana ia adalah elemen yang merujuk kepada aspek tempat yang berada di daerah Merbuk dan juga lokaliti yang dipilih untuk membentuk menjadi ikon batik Merbuk. Sebenarnya logo batik Merbuk sebelum ni burung, tapi yang baru ni kita telah ubah sedikit dan telah mendapat IP lah untuk batik Merbuk punya motif dan juga sebagainya. Dan kebanyakan daripada design ataupun motif tu sendiri kita telah pelbagaikan, kita telah permodernkan, sebab kalau kita lihat batik ni kita kena study motif yang untuk batik Merbuk ni dia ada motif tersendiri, dan kita kena belajar tentang bagaimana kita nak placementkan motif-motif tersebut. Kita kena play around the motif, sebab kita tak nak motif tu, kalau motif, kalau Kelantan terang kita dah tahu bunga dia macam mana, lenggok dia macam mana, warna dia macam mana. Jadi to create our own particular identity, kita kena ubah sedikit. Okay, next. Okay, ini adalah motif batik Merbuk yang berkonsepkan kepada kemakmuran, keharmonian, ketuhanan, kecintaan dan keindahan, di mana bila kita lihat history orang Melayu ni, dari segi pengkajiannya, orang Melayu ni memang dekat dengan alam semula jadi. Jadi apa yang mereka lihat daripada alam persekitaran itu adalah antara motif yang mereka akan olah dan mereka akan jadikan sebagai suatu end product mereka. Okay, next. Okay, ini adalah fungsi penggunaan batik. Okay, kalau kita lihat batik ini yang saya guna pakai ini adalah batik daripada batik Merbuk sendiri. Kami telah ubah dari segi penghasilan produk dia. Yang ini adalah beg batik yang merupakan salah satu produk di bawah handicraft, dan ia telah menjadi cenderahati yang popular, especially pada orang-orang luar. Tetapi satu je, sekarang ni isu batik ya, yang dihadapi oleh batik Merbuk, the questions that they will always ask us, why so expensive? Mesti dia akan tanya, kenapa batik Merbuk mahal? So itu adalah antara isu-isu yang mereka tanya. Okay, nanti kita kena counter balik. Nanti saya akan share kenapa, macam mana. Okay, next. Ini adalah antara kraft tangan yang kami buat. Ada juga kraft tangan yang menggunakan material batik. Ada juga batik yang menggunakan inspired motif, menggunakan pakai batik Merbuk. Maknanya kalau inspired batik motif, kita keluarkan motif tersebut, kita ambil dan kita letakkan, sama ada di kotak ataupun di cawan seramik, tetapi masih lagi beridentitikan batik Merbuk. Yang itu adalah antara yang kita cuba perkenalkan batik Merbuk, not only untuk kain tetapi juga untuk hasil produk lain. Okay, next. Okay, ini adalah one of kita punya distinctive image of batik Merbuk. Ini memang very clear. Kalau design ni, sebab ada juga saya tengok orang, sebab saya tak boleh claim bakau tu milik batik Merbuk, tak boleh sebab dia general. Jadi apa yang kami buat, kami hanya boleh membuat IP
ini adalah motif kami. Maknanya kalau ada, tapi masih ada orang ubah. Ada, sebab saya beberapa kali saya pernah nampak motif ni diguna pakai. Okey, cuma yang ini adalah antara yang penting. Motif merupakan elemen utama dalam sesebuah rekaan, di mana ia adalah inspirations dan juga ia adalah juga permulaan pada idea berdasarkan kreativiti dan naluri seorang artis ataupun pereka. Jadi pemilihan motif adalah penting dalam seni reka bentuk kerana nilai seni batik bergantung padanya. Itu adalah benda yang paling penting. Next. Okey, ini adalah antara batik merbuk menggunakan pakai Sanskrit motif, design penuh, exclusive design. Dan ini adalah antara sebahagian motif yang kami keluarkan menggunakan pakai hand drawn batik. Dan ia juga adalah bukan saja menjadikan tekstil itu menarik, tapi ia juga menentukan ciri dan fungsi sesuatu tekstil. Jadi kita ada dua penggayaan, sama ada organik dan juga geometrik, dan berasaskan flora, fauna, kosmos dan juga any life punya objek. Dan kita ubah gaya, sedikit gaya geometrik kita menggunakan garisan atau bentuk seperti jalur segi empat tepat, menegak dan mendatar. Jadi kita susun atur tu sama ada sengit, melintang, menegak dan berserakan. So itu adalah antara placement yang kita telah hasilkan untuk motif-motif tersebut. Next. Okey, ini adalah antara batik merbuk motif akar bakau. Dia punya gambar ni masa kami duduk kat sini, ada kita orang punya kawan-kawan, dia menggunakan Tanjung Dawai punya tu. So one of the point of view dia create untuk produk ni, dia adalah idea yang dihasilkan daripada kebolehan untuk menilai, memerhati, menapis, mengarang, meneliti dan juga menghasilkan motif yang boleh membentuk identiti sendiri. Apa yang penting di sini pada saya, batik merbuk, kami cuba untuk mengekalkan identiti batik merbuk sendiri. Okay, next. Okay, ini adalah hasil produk cenderahati kami. Okay. Antara produk cenderahati kami yang ini menggunakan inspired motif, kami guna pakai untuk membuat kotak untuk hadiah, dan juga kami juga membuat untuk framing. Okay, framing untuk sama ada batik sendiri ataupun kita ambil elemen motif tu. Dan juga ini adalah antara sebahagian daripada desain-desain batik merbuk menggunakan pakai payah bakau, ukiran dan juga seni ukiran di pada bahagian atas. Okay, next. Okay, ini adalah antara hasil produk cenderahati dan juga packaging. Yang packaging kotak ni adalah antara packaging yang kita buat dengan pihak MRM, di mana ini adalah competition sebenarnya. So kita create produk kita untuk suitkan dengan industri dan juga untuk lebih appealing for the community lah, untuk lihat dari segi warna dan sebagainya. Next. Okey, yang ini adalah jenis-jenis batik dan sejarah pembuatannya. Jadi yang ini saya rasa saya dah explain tadi, saya takkan explain semula. Next. Okey, ini adalah antara sejarah tadi, iaitu oleh Allahyarham Haji Cik Su, tentang batik di mana ia telah bermula di Kelantan, di Lorong Gajah Mati, Kota Baru. Dan dari segi beberapa perniagaan yang terawal, ia dibina berhampiran sungai kerana sungai kalau nak buat batik kena memerlukan air. Jadi sebab tu diorang kena buat ke tepi sungai. Kalau kita lihat di Indonesia pun konsep pun sama. Okay, sebab tu kalau di Indonesia, one of Professor Sulaiman said to me lah, dia kata sebab apa batik Indonesia tu lain, dia punya air tu yang memberikan efek kepada bau batik tersebut. Sebab itu adalah betul saya rasa. Okay, next. Okay, ini adalah teknik batik lukisan tangan.
ia adalah tentang batik tulis ataupun batik canting. Kalau kita lihat untuk menghasilkan canting, ia adalah memerlukan kelembutan tangan yang cekap untuk melukis dan kontrol cecair lilin tersebut. Sebab kalau misal kata terpanas, habis smeared everything keluar, and then walaupun kena tiup, benda-benda itulah. Okay, next. Ini adalah proses canting di mana kita akan melakar dan kita juga akan mencantik melukis menggunakan lilin. Okay, next. Dan ini adalah proses mewarna, dan ini adalah antara penduduk-penduduk tempatan yang telah kami bantu untuk menghasilkan produk kami. Untuk makluman semua, pihak UiTM cuma melakar idea design, tapi untuk mencanting tu kita akan hantar kepada orang luar. Tetapi mereka kena sign something lah, mengatakan untuk menjaga tentang motif itu adalah motif batik merbuk dan diorang tak boleh keluarkan. Okay, next. Okay, ini adalah antara teknik di mana fabrik kena direndam dengan sodium silicate untuk 4 hingga 5 jam untuk membuat warna untuk warna supaya tidak luntur pada fabrik, dan akan direndam dengan air bersih berturutan supaya fixative tu keluar, dan at the same time warna tu yang runs off tu akan stay towards the end. Okay, next. Okay, ini teknik batik blok. Blok itu akan dicelup ke dalam lilin dan kemudian akan dicetak pada kain. Jadi proses ini akan dibuat secara turutan sehingga permukaan kain putih itu dipenuhi dengan cetakan lilin, dan lilin itu akan dicelup dengan warna, dan batik lilin itu akan dikeluarkan dan batik dengan warna tunggal akan terhasil. Dan kalau kita nak lebih daripada 2 ataupun 3 warna, dia kena repetitif untuk penggunaan blok tersebut. Next. Okay, ini adalah blok cetak batik yang dikenali sebagai sarang, dan ia direka mengikut motif ataupun corak pilihan yang dicipta oleh mereka. Next. Okay, ini adalah proses percetakan dimulakan dengan mengecap motif yang dikehendaki secara berulang-ulang pada kain dengan lilin cair dengan menggunakan blok logam, di mana lilin akan menyekat kawasan fabrik yang akan dikekalkan putih atau untuk cetakan berturut-turut, manakala kawasan terdedak akan dicelup dengan warna pertama digunakan. Next. Okay, ini adalah hasil kolaborasi batik merbuk bersama komuniti. Okay, next. Okay, untuk makluman semua, batik merbuk sebenarnya telah membantu PDK merbuk sendiri, di mana PDK merbuk khususnya kepada orang kehilangan upaya untuk menghasilkan produk sendiri, di mana PDK merbuk di bawah penjenamaan batik cempaka. Dia punya motif adalah batik cempaka. Jadi kita telah membantu mereka untuk menghasilkan design ataupun motif cempaka itu sendiri, dan juga the whole concept termasuk logo batik cempaka. Itu adalah antara benda-benda yang kami bantu untuk golongan OKU itu, and at the same time diorang keluarkan produk di bawah branding batik cempaka. Next. Okay, ini adalah antara internal. Ada yang internal, ada yang external project. Ini adalah dinamakan Arts Young Preneur Fiesta 2022, di mana ini adalah projek di mana kita memperkenalkan batik kepada pelajar UiTM dan juga pelajar luar. Ada juga antaranya pelajar-pelajar daripada sekolah-sekolah yang berdekatan. Mereka mewarna batik dan mereka telah belajar tentang campuran warna. Kita mengajar mereka. Next. Okay, ini adalah antara Black and Red Live Studio. Kita pun ada sebenarnya ada orang datang dan interview dan juga keluarkan untuk hasil produk batik merbuk sendiri. Next. Okay, ini adalah internal project memperkenalkan batik kepada seluruh sistem UiTM. Ini adalah projek internal. Next. Okay, ada juga lawatan delegasi dari Korea dan juga Jerman yang datang ke batik merbuk untuk melawat dan juga untuk belajar tentang berwarna batik sama. Next.
Okey, ini adalah program Semarak Siswa Madani, iaitu kita buat bengkel batik merbuk, apa itu batik kepada orang tempatan ini di Kampung Bujang pada tahun 2023. Jadi kita mengajar penduduk setempat untuk the whole process. Kita ajar mereka tentang it's a more towards knowledge transfer program. Kita mengajar mereka tentang bagaimana nak buat design, bagaimana hendak mencanting, bagaimana nak buat tie and dye. So rata-rata penduduk setempat tu seronok dengan aktiviti ini. Okay, next. Okay, ini adalah lawatan delegasi dari Korea di UiTM pada ketika itu, di mana mereka melakukan projek mewarna. Okay, next. Dan ini adalah, selain daripada itu kita pernah ada pergi ke pameran. So kita promote batik kepada UiTM dan juga orang luar. Okey, ini adalah mewarna batik untuk pelajar Maktab Rendah Sains Mara. Pelajar-pelajar ni datang ke UiTM dan ini adalah antara promosi yang dibuat di Museum Kuala Kedah. Next. Ini adalah penghasilan motif tuya dan juga relau untuk Festival Warisan Kedah Tua. Jadi ini adalah antara motif tuya yang kami telah present pada pihak Anshcat masa tu. Dan kalau kita lihat tentang potential batik merbuk, dia boleh berkembang, tetapi UiTM, kami bukanlah SBU, kami bukan business unit. So there will be difficulties that when we want to step out to get more money. Ada benda-benda yang kita kekangan dari segi modal. Itu adalah antara benda-benda yang kita tak boleh nak move forward. Kita akan stagnan. Tapi sebenarnya potensial batik merbuk adalah sangat banyak. Sebab tu saya slowly nak keluar dan perkenalkan batik ni kepada kerajaan negeri, kepada luar negara sama. Sebab sekarang ni one of the project untuk bawa batik merbuk ke luar negara. Cuma kalau luar negara, they have their own colour, so we have to follow them. Kita tak boleh ikut shot sendiri warna kita. So warna-warna diorang will be warna pastel. Motif pun kita kena tukar slightly sedikit. Okay, itu sahaja daripada pihak Batik Merbuk untuk sharing session.